Hadirin yang dirahmati Allah, Allah ini karim. Dia karim. Orang yang maha mulia ataupun orang yang pemurah, karim, generous. Kalau kita jumpa satu orang sangat kaya, kita jumpa dengan dia, orang beritahu dia ni sangat kaya dan pemurah. Kita jumpa dia kata, ni lah orang kaya yang pemurah. Kita tengok orang kita, orang miskin, dia keluar RM3, dia bagi kat kita. Kita pun balik kat dia, pemurah betul orang kaya tu. Kenapa? Aku jumpa dia bagi duit berapa? RM3, tak padan. Tak padan. Dia sangat kaya. Allah Maha Kaya. Ata'an hisaba. Tuhan yang Maha Kaya itu jika dia memberi, pemberian dia itu tentu pemberian yang luas. Sesiapa yang dapat dunia belum lagi melambangkan kemurahan Tuhan yang Maha sebenar. Kerana dunia ini terhad. Dunia ini sangat terhad. Yang tidak terhad ialah akhirat. Dunia terhad. Berapa ramai pakcik-pakcik, makcik-makcik kita ada sini, termasuk kita juga. Kalau dia tengok balik foto dia 30 tahun lepas, berbeza. Dalam dunia umur, rupa terhad, harta juga habis. Bila umur meningkat, kita pun cita-cita kita sebahagian besar sudah habis. Pada 20-an cita-cita kita macam mana, 30-an macam mana, 40-an, 50-an, 60-an. Maka sebahagian hasrat nak rumah besar, kereta besar, isteri baru dan seumpamanya, mungkin berakhir dengan bersama berjalannya umur kita. Terhad. Maka Allah bagi dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka. Bila kita tengok orang itu ada harta benda dunia, tak ada apa sebenarnya di sisi Tuhan. Tapi apabila Allah beri agama kepada kita, agama bukan maksud dia jadi mufti ataupun dia jadi ustaz. Sebab itu dalam sebahagian riwayat, iman. Bila Allah beri iman kepada kita dan kita tetap di atas iman itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita tetap di atas iman itu sehingga ke akhir hayat. Inilah pemberian yang terbesar. Maka setiap dari kalangan kita hendaklah lihat tanda sayang Tuhan kepada kita ataupun tidak, bukan dengan kadar duit yang kita dapat, kedudukan yang orang beri, nama kita terkenal ataupun tak, berapa ramai follow Facebook kita, berapa ramai ikut kita. Ia berkaitan dengan iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betapa ramai manusia yang terkenal dalam dunia ini tidak dikenali oleh sesiapa di akhirat besok. Maka apabila Allah berikan iman, kita rasa nak ke agama sampai waktu pagi, 5 pagi, 4:30 pagi, 4 pagi, kita bangun. Tak ada kejut kita, tak apa, kita salat. Allah sayang kat kita. Dia jemput kita salat di depannya. Mari masuk waktu, kita teringat nak salat. Semayang dah masuk, kita tak penting salat. Dia sayang kat kita. Kita tengok yang haram, kita teringin, kita tak nak buat. Kerana kita tahu kita ada batasan dan tanggungjawab dan malu di hadapan Allah. Dia sayang kat kita. Walaupun orang lain telah buat, mungkin dia lebih kaya pada kita, tapi nikmat Allah sayang kepada kita. Yang banyak kurniaan ini dilupai oleh sebahagian kita. Kaum wanita, sebahagiannya bukan senang nak pakai tudung ni, nak melalui ini. Dalam negara kita mungkin senang, yang duduk dalam negara-negara lain yang sangat mencabar, dia pakai apa? Di atas cabaran yang dilalui. Yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW, sebahagiannya bukan senang. Macam-macam cabaran yang dilalui juga.
Karena walaupun kita ada 10 lagi pilihan yang lain untuk memudahkan hidup kita ini, ataupun untuk membolehkan kita menikmati daripada dunia yang boleh diperolehi oleh sesiapa saja ini, kita telah memilih jalan yang lain. Tidak kerana kita terlalu kuat, tidak juga kerana kita nak menunjuk-nunjuk kepada orang, padahal sebahagian jalan yang dipilih oleh kita sangat tidak popular, tetapi kerana di sana ada kasih sayang Allah yang tidak Allah berikan kepada semua orang, yang hanya diberikan kepada sesiapa yang dia kasihi sahaja. Apabila Allah telah berikan iman kepada kita, beri Islam kepada kita, beri pula perasaan nak beramal dengan iman, nak beramal dengan Islam, nakkan agama, dia faqihkan kita tentang agama. Agama ini ada tabiat dia, sehingga apabila kita tengok benda yang salah tentang agama, walaupun kita tak dan tanya orang lagi, kita kadang-kadang dah dapat rasa salah ni. Kerana agama ada tabiat dia, agama tu ada sifat dia. Macam sebahagian mak bapak, dia tak doktor, dia tengok anak dia dah lama nak demam ni anak aku ni, dia mungkin lebih tahu daripada doktor lagi, sebab dah lama. Manusia yang sentiasa dengan agama, dia akan terasa mana yang Allah suka, mana yang Allah tak suka. Takkan nak agama pergi cium tapak kaki replika, umpamanya lah. Walaupun ada orang melakukannya, takkan nak agama luka-luka badan pada 10 Ashura, sehingga walaupun sebut ya Husain, ya Ali, agama yang tadi Nabi solat lama sampai jatuh pun Nabi tak benarkan. Adakah agama itu menyuruh kita mencederakan diri? Agama yang melarang kita membodohkan diri, takkan nak mengikut apa yang kita tak tahu? Nama oleh kerana orang itu syekh, ulama ke apa, kita ikut apa yang dia kata, sekalipun nyata pada kita menyanggahi apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama itu ada rasanya. Bila Allah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah menghendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dia agama, Allah fahamkan dia agama. Maka ini semua adalah merupakan nikmat Allah yang besar, yang dalam kehidupan materialistik manusia bersaing, kereta baru, semua baru, kenderaan baru, manusia terlupa bertanya tentang nikmat yang besar yang telah Allah beri padanya. Yang mungkin kereta orang pakai 10 tahun, 5 tahun orang kemudian bosan nak tukar yang lain. Rumah juga demikian, isteri juga akan tua, suami juga, tetapi iman akan dibawa sehingga bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Demikian itu, saya selalu ingatkan diri saya perkara yang sama, dan tuan-tuan juga. Dalam persaingan, apabila pada satu zaman macam sekarang, agama ini jadi satu benda yang komersial, ramai orang nak guna nama agama, sehingga kita tak tahu manakah, kerana orang rasa dengan agama ni laku. Air sejuk pun zaman dulu semua minum, Abu Jahal minum, Abu Lahab minum, tapi sekarang dia sejuk pun nak kena ada sikit lama-lama agama sikit. Kemudian teori-teorinya pula dalam itu, apa dia punya molekul dia, apa macam-macam lagi, sehingga manusia tak tahu dia nak beragama ataupun dia mencari keuntungan dengan agama. Ketika itu zaman fitnah, kita terpaksa lalui agama ini. Sebab itu agama ini satu je, kita saja yang tahu antara kita dengan Allah. Sepanjang kita mempelajari agama, tuan-tuan belajar dengan siapa-siapa, dengan saya ke dengan siapa, bukan syarat mesti belajar dengan saya atau dengan siapa-siapa saja. Akhirnya apa kita? Akhirnya apa hubungan kita dengan Allah? Apabila kita bersendirian, apa yang kita fikirkan antara kita dan Tuhan? Dan sekiranya kita berdiri di hadapan Tuhan, di mahkamah Jalla wa'ala, di mahsyar kelak, apakah jawapan kita untuk Tuhan
di atas segala persoalan yang telah kita lalui dalam hidup ini. Adakah agama yang kita pelajari dan kita amalkan ini membolehkan untuk kita jawab di hadapan Tuhan? Sekurang-kurangnya kita tahu alasan kita, ataupun ia sekadar untuk menjadikan satu bahan di antara kita dan manusia di atas kehidupan dunia ini sahaja. Mudah-mudahan Allah rezekikan agama yang baik untuk kita